إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. Berkata Syekhul Imam Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala, sawabiqul himam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuda-kuda himmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La tukhriqu aswaral aqdari. Kuda-kuda himmah tidak akan dapat melepasi aswarul aqdari, pagar-pagar takdir. Sawabiqul himami la tukhriqu aswarul aqdari. Kuda-kuda himmah tidak akan dapat melepasi kota-kota takdir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang pada kita untuk bersama pada pagi ini. Dan kita pada pagi ini kami di darsa ni bersama dengan rombongan daripada Bandar Puteri Jaya. Alhamdulillah. Sebenarnya pengajian kita ni berlintas langsung dengan anak-anak kita di Mesir. Jadi baru ni saya pergi Mesir, diresmikan pengajian kitab hikam.
Mereka kena mengaji sebelum subuh. Lah ni pada pukul lah ni 4.45 pagi, 4.46 pagi. Dia mesti sebelum subuh. Subuh 5.20. Jadi Ketua dan Ulama PAS Negeri Kedah, Ustaz Rodi Syarodi, dia suruh anak-anak Nusian mengaji kitab hikam ni sebelum subuh. Mujur lah mengaji sebelum subuh dia mesti. Jadi kita mengaji di sini pukul 10 lebih, gitu, waktu duha. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hikmah yang kita baca pada pagi ini, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah sebut sawabiqul himami. Sawabiq ni asal maknanya ialah kuda. Al-himam jamak perkataan himmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Himmah, makna himmah ialah quwwatun bi'athil qalbi fi talabi syai'i. Itu makna himmah, iaitu satu cetusan hati yang timbul pada mana, pada saat kita nakkan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Himmah ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu cetusan di hati pada saat kita nakkan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala contohnya? Contoh, seseorang nak beli kereta baru. Kereta nak beli yang dia nak beli tu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Honda City bagi contoh. Setiap kali dia tengok Honda City, dia kata, ish, aku nak beli kereta ni. Lintas lagi sebiji Honda City, dia kata lintas lagi. Atau bila nak beli kereta tu, banyaklah kereta tu kot jalan. Waktu tak mau beli, tak jumpa pun, tak apa jumpa sangat. Bila nak beli, mai, lalu, lintas. Lepas tu dia kata nak beli. Okey, setiap benda yang kita nak, Allah akan bagi. Seolah-olah kehendak kita ni mendahului takdir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang nak kahwin, kemahuan dia semakin kuat daripada sari ke sari, sari ke sari, sari ke sari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah dia akan dapat, sampai dia dapat berkahwin. Begitulah semua perkara dalam hidup ni. Bila mana seorang tu kuat kehendak dia, yang dia hendak tu dia akan dapat. Okey, ni dipanggil sunnatullah. Sebab tu orang putih depa ambil konsep ni, depa buh dalam formula hidup depa. Nak kereta apa? Mercedes. Ambil kereta Mercedes, jadi muka depan handset. Hari tengok lama-lama boleh tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Depa buat jadi satu formula hidup. Sebab pengalaman daripada hidup, setiap yang kita nak pasti kita akan dapat. Sebab tu Malaysia Allah kelak slogan Malaysia boleh. Soalan Sayyidina Muhammad. Okey. Oleh kerana sunnah kehidupan macam tu,
Maka Imam Ibn Athaillah diwamai hikam ni, sawabiqul himami la tukhriqul aqdari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuda-kuda himmah. Himmah ni semangat yang kuat, yang tercetus dari dalam diri, dalam kita memburu sesuatu ataupun nak pada sesuatu, tidak mendahului takdir. Takut orang salah faham. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, nak abang kata hak kita ndak ni, kita mesti kata boleh. Okey, himmah ni ada dua jenis. Kemahuan tu hak dalam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebut dengan himmatun aliyah, himmah yang tinggi. Kemahuan kita tu levelnya tinggi dan berkualiti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti ma'rifatullah, seperti ma'rifatullah. Apa dia makna ma'rifatullah? Kenal Allah. Kenal Allah. Baik. Jadi bila mana seorang tu dia nak kenal Tuhan, kenal Tuhan ni satu perkara yang sangat tinggi, satu perkara yang nak dicapai dan dia tersangat tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenal Allah ni, kenal Tuhan, kenal Tuhan kita siapa, dan macam mana kita rasa terhadap dia, tu kena kenal. Orang tak kenal, orang yang tak kenal Tuhan, orang dah azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tak kenal Tuhan ni, bang mendayu-dayu pun dia tak main, bang keras-keras pun dia tak main. Jangan jawab telefon, tak boleh, simpan. Salah Sayyidina. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak kenal Tuhan macam tu, mayang pun tak semayang, puasa pun tak puasa, tak kenal Tuhan. Walaupun kita kata hang kenal Tuhan tak? Kenal siapa Tuhan hang? Hang ni baik sikit, Allah lah. Sekalipun dia tahu, tapi dia tak kenal. Tahu tapi tak kenal. Sebab tahu lain, kenal lain. Hang tahu tak kata menteri, hang tahu tak kata Ismail Sobri tu PM Malaysia? Tahu? Hang kenal dia? Tak apa kenal. Sebab kenal tu lain, tahu tu lain. Baik. Tuhan ni kita kena takut, kita kena gerun. Kita tak rasa apa pun tak semayang, sebab tak kenal. Walaupun dia tahu tak semayang masuk neraka, tapi dia tak rasa apa, sebab dia tak kenal apa neraka, sisaan Allah macam mana kat orang yang tak semayang. Dia tak peduli, ni tak kenal. Contohlah soalan Sayyidina Muhammad. Contoh kita ni tengah-tengah duk mengaji, tiba-tiba melengkap ulang, melompat semua. Saya pun terlompat, tuan-tuan pun pekat lompat-lompat belakang. Pasal kenal soalan Sayyidina Muhammad. Pasal kita tahu dia bahaya, tu kenal soalan Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan ni kita patut rasa malu kat dia, kita rasa malu. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi tak banyaklah orang rasa malu kepada Allah.
Malu dan takut. Malu lebih tinggi daripada tu lagi. Contoh di sekolah. Di sekolah ni, undang-undang sekolah tak boleh main surat cinta. Lah ni tak boleh berasap cinta, contohnya. Tak boleh bercinta-cinta. Tapi kalau sekolah menengah biasa tu boleh. Sekolah agama tak boleh. Kalau ada kena tangkap, kena hukum, kena denda dan ambil tindakan. Kalau sekolah, kalau di darsa ni, kalau ada hubungan langsung gantung. 2 kali ya. Kita tak ambil tindakan, nasihat dah. Pasal dia tahu lah tu tak boleh buat. Kalau ada macam tu, langsung digantung seminggu. Lepas tu main sekolah, main balik madrasah, dia kena berjanji, aku janji aku tak buat lah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau dia ulanglah kali yang kedua, langsung dia kena keluar. Dia buang terus daripada madrasah. Tak ada 3 kali, 2 saja. Sebab hak pertama tu lepas faham dah, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau pelajar biasa dalam isu yang berkaitan, masalah saya sikit. Dalam perkara yang berkaitan masalah Sayyidina Muhammad, pelajar ni bila kena panggil pergi pejabat, jumpa dengan guru disiplin, dia ketak. Pasal apa? Sebab takut. Tahu dah tindakan tu apa. Tapi nak tanya, macam mana kalau yang terlibat dalam isu ni ketua pengawas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak kena berjumpa dengan guru disiplin. Dia harapan sekolah, dia harapan mudir, dia harapan sekolah, dia harapan pengetua. Semua dia disayangi oleh sekolah. Macam mana kalau dia kantoi? Dia pergi jumpa dengan guru disiplin tu, dia bukan takut, dia malu. Allah Sayyidina Muhammad. Allah, malulah. Cikgu dah sayang kita, tiba-tiba kita kantoi, kita terlibat. Pasal apa? Pasal apa perasaan tak sama di antara ketua pengawas dan juga pelajar biasa? Sebab ketua pengawas dekat dengan guru. Timbul rasa malu. Sebab tu orang yang malu pada Allah ialah orang yang dekat dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Dulu ada satu orang tok guru wali besar di Kedah ni, Patih Haji Isa. Pernah dengar nama dia? Patih Haji Isa Mahal. Patih Haji Isa ni adalah Sayyidina Muhammad. Satu masa dia naik kereta dengan kawan saya, yang ayah kawan saya tu kawan Patih. Naiklah kereta, ada orang bawa kereta. Naiklah lepas berempat. Tengah jalan, tengok orang jual muktan. Kita berhenti beli muktan dulu, berhenti beli muktan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas kereta pakai kupas. Kupas muktan makan. Bagi kat Patih. Patih pegang. Tapi tak makan, pegang. Orang lain makanlah sebiji. Patih tu pegang tu, sebiji tu. Sampai di rumah hadapan nak tuju tu, bagi salam, soalan Sayyidina Muhammad, masuklah rumah. Barulah Patih bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Kawan saya dia tengok, heran Patih tak makan, apa dia pegang. Sampai rumah orang tu barulah makan. Lepas tu dia tanya ayah dia, ayah, kenapa Patih tak makan ni? Bila dah sampai rumah dia tanya, kenapa Patih tak makan? Sallallahu alaihi Muhammad. Ayah dia jawab, Patih malu. Malu dilihat Allah. Sebab dia kira kereta tu jalan, kalau dia makan jalan.
Kita rasa macam tu tak? Tak rasa. Sebab kita tak upah kedai Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Kan? Mana takut, mana dia rasa tak beradab depan Allah. Malu kat Tuhan makan jalan. Tu tak sama kan? Tu yang katakan kenal. Kenal ni dia bukan lakon-lakon. Dia akan buat-buat, dia rasa dalam hati dengan Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi nak kenal Tuhan tak? Nak kenal Tuhan tu, dia sesuatu himmah yang tinggi. Satu himmah yang tinggi, keinginan yang sangat tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perasaan ni mahal. Kita tua-tua ni kalau tak ada lagi kena bagi cepat ada. Sebab takut tak ada nada. Lepas tu kata pi nak main dah. Lepas tu pi. Sebab hak ni satu usaha perolehan yang kena usahakan seperti mana kita selalu mengusahakan rezeki kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil ma'rifatullah, ialah himmatun aliyah, himmah yang sangat tinggi. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam mana nak buat? Ibadat kena banyak. Qabliyah ba'dah jangan tinggal. Duha jangan tinggal. Tahajud jangan tinggal. Quran jangan tinggal. Zikrullah jangan tinggal. Selawat jangan tinggal. Semua jangan tinggal. Buat bagi banyak. Lama-lama dia masuk. Dia menjeratlah hati kita tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang selalu bangkit tahajud, tiba-tiba satu malam tak bangkit, esok rasa apa? Rasa sedih. Tak bangkit malam, ya Allah. Rasa kenal lah. Faham tak? Rasa kenal lah. Orang lain bukan sekarang bangkit tahajud, tak bangkit tahajud, subuh pun tak bangkit, tak rasa apa pun. Tu makna sebab kenal lah, Tuhan bagi kenal lah. Selagi mana tak mayang Zuhur, dia pergi sa'ih, tak mayang lagi ni, nak mayang ni. Sebab kenal dah. Ni bukan kita usaha hari ni, dah berusaha berpuluh tahun dah. Dah mayang duha tu lama dah, main tahajud tu lama dah. Lama dah kita buat. Dia rasa Allahumma salli ala Sayyidina. Dan kita tidur malam kita takut pula, takut tak bangkit lah malam ni. Ya Allah, bagilah aku bangkit Tuhan. Takut tak bangkit. Sebab kita sayang. Tu dia panggil ma'rifatullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lain, apa dia himmatun aliyah? Redha. Redha kepada Allah. Dia banyak orang, bila Tuhan uji dia tak puas hati. Dia nak marah kat Tuhan, tak puas hati, nak bangkang, protes. Banyak orang. Tapi ada orang yang Tuhan uji, dia redha. Redha ni mana apa? Suka. Bila mai ujian, dia kata, dah hati kata, mai dah, hak nak meninggikan aku di sisi Allah. No? Dia macam budak-budak nak ambil periksa. Nak marah kan cikgu buat periksa? Cikgu ni apa buat periksa ni, aku geram kat cikgu ni. Macam tu ke? Dah. Bila mai nak periksa, bersedia. Bila ujian mai, langsung bersedia. Bersedia apa? Bersedia untuk lulus. Lulus ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka suka datang ujian. Sebab lepas tahu lulus ujian naik pangkat, lulus ujian naik kelas. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau seminggu dia tak sakit, dia kata Tuhan lupa kat dia. Salah. Maknanya suka. Pasal
Dia ni bila Tuhan uji, dia makin dekat, dia makin tinggi. Bila Tuhan uji, teringat kat Tuhan banyak. Doa tak reti-reti. Bila kita sihat, lepas mayang ya doa. Bila kita sakit, selagi mana sakit tu tak lega, selagi itulah, ya Allah bagilah aku lega Tuhan. Tok guru saya, dia penyakit, dia jantung. Pak Long Syekh Muhammad. Kalau pergi mana-mana bawa ubat sebekah. Satu kali tu dia langkawi program ulama. Saya diarahkan untuk jaga dia. Duduk sebilik dengan dia. Sebab takut jadi apa-apa kat dia. Sebab dia berjalan-jalan, dia berhenti, dia letih, cepat letih. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak apalah. Bila orang suruh jaga Tok Guru, alhamdulillah lah. Jadi bila tidur tu, saya tak tidur atas. Saya tidur bawah. Kita main tidur atas, tak apa, bagus tak apa. Saya tidur bawah. Dia pun tak kata apa, sebab memang patut pun kita ni anak murid kena tidur bawah. Kita tidur atas pada Tok Guru. Tak tidur sama tak boleh. Kira berdosa. Ilmu tak dapat. Dulu Ustaz Fadeno dulu, waktu dia sakit, Tok Guru dia Syekh Majid, Mufti Kedah. Ustaz Fadil duduk di hospital, duduk atas katil. Mai Tok Guru dia Syekh Majid. Di hospital kan ada kursi. Soalan Syekh Majid nak duduk atas kursi. Jangan Ustaz, jangan Ustaz. Tolong Ustaz duduk atas. Duduk sama dengan saya. Jangan duduk pada bawah pada. Dia tak boleh. Dia sakit. Minta tolong Ustaz, Ustaz tolong Ustaz, tolong Ustaz, jangan duduk bawah. Duduk atas dengan dia. Kami pun tidur lah. Pak Tih dan Pak Long Haji Syekh Muhammad tidur atas, saya duduk bawah. Dan lampu tak tutup. Saya pun memang boleh tidur lampu tak tutup. Tapi sepanjang malam saya tak tidur. Tidur, katalah tidur tapi tak jarak. Pasal suruh jaga orang. Takkan nak mereluh sampai tak sedar abang. Jadi kita tidur atau tidur, tak jaga. Tak jaga. Sepanjang tidur tu, pukul 12 lebih kurang sampai pukul 5 pagi tu, dia beralih kanan Allah, belah kiri Allah. Nak belah kanan Allah. Tidur lagi balik kiri pula Allah. Tu pasal hati tak lupa Allah. Kita tidur tak sedar abang, tak tahu apa. Lepas tidur tu, roh lepas tu tak lupa Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Tu pengalaman saya duduk dengan ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila kita duduk ulama, kita boleh tengok macam mana akhlak depa, macam mana perangai depa. Kalau kita depa tidur rumah depa, kita tidur rumah kita, tak tahu apa. Tapi Tuhan bagi satu kesempatan. Allah bagi tengok. Okey, redha. Redha ni suka. Sonok tak kalau orang hulak 500? Sonok lah, alhamdulillah. Kalau hilang 500? Sonok. Lama kata apa? Kalau redha dapat 500 sonok, hilang 500 suka. Sama. Macam mana boleh redha? Faham macam ni? Bukan rezeki kita. Dia ambil balik. Contoh, orang main tinggal motor rumah kita. Dia main tinggal motor, dia kata, ni nak tinggal motor, saya tolong tengok lah, kami nak pergi Langkawi seminggu. Boleh. Tak tahu mana tak? Tak tahu tu. Lepas tu, anak kunci tu simpan lah. Ya, baik. Seminggu dia main ambil balik motor. Nak marah kah? Ni kami sampai dah ni. Nak ambil motor lah. Tak boleh ya? Boleh kata itu? Tuan dia. Hak marah tu bodoh.
Tuhan bagi kat kita, dia ambil balik hak dia. Tak apa hati pasal apa, dia bagi pinjam je. Faham konsep Salah Sayyidina Muhammad, faham konsep dalam hidup. Semua dia panggil himmatun aliyah. Kalau kita tak mengaji, kita tak berhenti, tak ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, di sana ada himmatun daniyah, dia panggil himmah yang rendah. Himmah yang rendah ni iaitu himmah keduniaan. Masalah saya hak tadi, orang beli kereta baru, nak kereta baru, macam mana pun nak beli juga kereta tu. Himmatun daniyah. Orang buat rumah besar, nak buat rumah besar juga. Himmatun daniyah. Ya, semua himmah-himmah, keinginan-keinginan kita jenis keduniaan, dia panggil himmah yang rendah. Tapi dapat juga. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang nak kenal Tuhan dapat juga, tapi himmatun aliyah. Orang yang nak dunia dapat juga, tapi dia panggil himmatun daniyah, himmah yang hina, keinginan yang rendah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, sawabiqul himami la tukhriqu aswar al-aqdari. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata, menyebut dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bi. Aku berada di mana hamba-Ku bersangka denganku. Kalau dia kata aku boleh bagi, aku bagi. Waktu saya ingat guru saya Ustaz Ahmad dulu, lalu dia kata, boleh Allah bagi senang dan tak ada dalam hidup ni benda yang mustahil kita dapat. Semua kita akan dapat. Allahumma salli ala sayyidina. Selagi mana hati kita bertuhankan Allah, selagi itu semua dalam hidup ni mudah, insya-Allah. Contoh ingat satu masa, satu pelajar India, mengaji di India, cerita pengalaman dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak pergi India, musafir dengan pelajar ni daripada sebuah tempat ke sebuah tempat. Lepas sampai di Bombay, nak naik bas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subuh. Tengok jam, subuh masuk dah ni, kena bayang subuh dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata selamat, kita bayang bawah, nampak jadah bawah, beg duduk atas. Tengah-tengah sembahyang, driver start enjin, bas jalan. Kalau kita agak macam mana? Pinggir mayang kan? Tapi Ustaz Ni'mat tenang je semayang. Yang kelang kabut ni budak sebelah ni, Ustaz ni dia semayang, dikan labah tu. Akhir mayang subuh baca kunut pula. Kalau kita ni tinggal kunut nampak sawi Pas bagi salam, astaghfirullahalazim, astaghfirullah dulu. Kalau tidak, kalau kita ni sehari tinggal astaghfirullah dulu, digambah dulu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Angkat tangan, doa panjang juga. Habis doa, jom digambah, baru digambah, ligalah. Tapi nak katakan Tuhan ni jari dia kata tunjuk kekuasaan dia. Best dah lebih derai, kereta banyak. Akhir ali ketuk-ketuk naik. Kau ni alhamdulillah. Kau ni letih dengan, bukan sekat letih di gambar, takut lepas bah.
Takut dengan bas tu satu, takut terlepas bas lagi teruk. Ustaz Ahmad lega, senang ya, subhanallah. Pasal tahu kalau rezeki dapat, tak rezeki tak ada, agak tu lah. Tu konsep hidup. Tunggu jadi awang, kawan yang cerita ni matilah. Allah SWT semayang nak bas lepas subuh, nak kau terbang lepas subuh, dia pop pala batas. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumaat mayang, hari Jumaat tok guru baca surah Sajdah. Orang panggil tu, Allah kawan ni ketaklah habirah. Padahal dia bukan naik pun. Tok anak kau terbang tu tok guru. Dia habis ketak habirah, kau terbang tepas lah. Sagi elok-elok ya habis. Sallallahu alaihi Muhammad baca surah Sajdah. Langsung tok guru pergi, tok guru yang tak akhir sekali masuk. Tu no. Jadi benda dalam hidup ni Sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita berpaut dengan Allah kita mudah. Masalahnya bila mana kita tak berpaut dengan dia, semua jadi susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu orang tanya kepada sebahagian para awliya, bima arafta rabbaka, hang kenal Tuhan dengan apa? Hang kenal Tuhan dengan apa? Kata dia, binaqdil azaim. Binaqdil azaim, dengan azam yang kukuh, dengan azam yang kuat. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita berazam dengan satu perkara, pegang dengan satu perkara yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita nak batalkan perkara tu ataupun kita nak bagi jadi hal tu, semua tu ikut jadi dengan sebab ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Jadi saya alhamdulillah pada pagi ini mengucapkan salam pada semua para tamu yang mai daripada Putrajaya, Bandar Putrajaya, Musa'ala Sayyidi Sungai Petani. Alhamdulillah. Jadi Musa'ala ala Sayyidina Muhammad. Saya sebenarnya pada pagi ini ada kuliah di luar, tapi kerana saya nak meraih tetamu ni, saya buat di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musa'ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, moga-moga tetamu yang main ni bawa rahmat dan berkat, insya-Allah bawa datang rezeki kat kami, insya-Allah. Masjid tengah duk buat, asrama nak buat, semua nak buat. Jadi mudah-mudahan hak main ni bawa rezeki, insya-Allah. Dia macam ni lah, orang ni bila tak ada duit dia kena menikah. Selalunya orang kata, "Hai, nak menikah apa tak ada duit?" Tak ada duit tu nak menikah. Pasal apa? Sebab Nabi kata, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kawinilah orang perempuan kerana mereka datang bawa harta. Dia main bawa subang, dia bawa gelang, kan? Tak ada duit boleh pergi tukar. Tu kata Rasulullah. Jadi macam tetamu kalau tak ada duit, mainlah tetamu, buat kenduri bagi orang main, duit akan bertambah. Allah Sayyidina Muhammad. Macam orang tak ada duit juga, pergi Mekah. Kita nak pergi Mekah, macam mana tak ada duit? Hang cari duit sampai hang boleh pergi Mekah, nanti hang akan dapat ganti duit tu, dan Tuhan bagi sekali ganda lagi. Tu katakan kelebihan tetamu datang bawa rahmat. Lepas balik semua dosa kita, tapi lepas tak balik rumah, lepas buat jalan. Inilah yang tekan tetamu. Jadi alhamdulillah, mari tetamu ni Nabi kita suruh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi insya-Allah setakat tu. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kira-kiranya santapan rohani dah selesai lah, no? Santapan jasmani pula saya tak tahu lepas siap apa, tapi kalau layak pun tak apa, no? Insya-Allah. Jadi insya-Allah alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati semua tamu ni daripada Sungai Petani mai sini boleh buat jamak qasar tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad,
sepanjang jalan tu dia kira musafir. Jadi jangan lupa doa kat kami, doa pada adik-adik, saudara kita, umat Islam semua, sama doa tuan-tuan sama tuan-tuan muslimat semua, doa muslimat semua sangat mustajab insya-Allah dalam permusafiran. InsyaAllah. Jadi bila kita ada masalah-masalah ni, musafir dia dah adik-adik jadi sementara nak sampai rumah depa, kita berdoa, Allah kabul doa kita. Nak balik lagi doa pula, Allah kabul lagi doa kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua. Dan ada malih tu yang malih insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kau nak tanya apa ke boleh lah. InsyaAllah. Moga-moga Allah merahmati semua lah. InsyaAllah. Amin. Allah kabul semua hajat dunia dan akhirat. InsyaAllah. Siapa pernah main? Tak ada salah pernah main no? Ha? Seriti tu. Oh, ada tu no? Belah mulut. Alhamdulillah. Ha? Ya? Alaiki wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Sabar. Ha? Okey, cukup.